Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Begenadi Ella Elhari daripada kelas G6.1, ambilan Jun 2018 PISMP, Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran. Saya akan membentangkan mengenai refleksi pertengahan praktikum saya yang telah saya hadapi sepanjang 6 minggu di SK Yaakob Latif 1, Ceras, Kuala Lumpur. Baik, ini adalah maklumat tentang diri saya di mana saya mengajar subjek major saya adalah matematik, masalah pembelajaran tahun 6, dan manakala subjek minor saya pendidikan Islam, masalah pembelajaran tahun 4. Pensyarah pembimbing saya adalah Dr. Masita binti Taib daripada Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Ibu Khas, dan juga guru pembimbing saya Encik Syazwan bin Cik Lah daripada SK Yaakob Latif 1, Ceras, Kuala Lumpur. Baik, saya menghadapi praktikum selama 12 minggu iaitu 15 Februari sehingga 19 Mei di Sekolah Kebangsaan Yaakob Latif 1, Ceras, Kuala Lumpur. Ini adalah pengetahuan sedia ada di IPD yang saya aplikasikan dalam mengajar murid-murid di murid-murid pendidikan khas di Sekolah Kebangsaan Yaakob Latif 1. Dalam pengetahuan sedia ada ini saya terangkan dalam tiga aspek, iaitu yang pertama iaitu teori, pendekatan dan terapi yang saya laksanakan semasa saya mengajar di Sekolah Kebangsaan Yaakob Latif 1. Baik, pertama sekali ialah teori pembelajaran teori konstruktivisme, iaitu di mana teori konstruktivisme ini menekankan daripada bantuan dari ejen sosial iaitu daripada orang yang berpengalaman dan berkebolehan membantu murid yang tidak mahir sehingga mereka mahir. Baik, teori ini saya jalankan mengenai iaitu daripada aktiviti berkumpulan di mana murid berkemampuan sebagai ejen sosial, iaitu ketika dalam berkumpulan, seorang murid daripada koefisien rendah akan digabungkan dengan murid berkoefisien rendah. Seorang murid daripada berkoefisien tinggi dan akan digabungkan dengan murid berkoefisien rendah, dan mereka akan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu aktiviti yang saya jalankan. Yang kedua iaitu guru sebagai facilitator, iaitu sebagai scaffolding, yang guru akan membimbing murid dalam melaksanakan sesuatu aktiviti, dan seterusnya iaitu aktiviti berpusatkan murid. Murid akan diberikan hands on dalam menjalankan aktiviti pembelajaran yang saya laksanakan. Contohnya ketika langkah ketiga ataupun langkah kedua, saya akan masukkan aktiviti lembaran kerja contohnya, supaya murid dapat mengukuhkan lagi pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedua iaitu BBM yang melibatkan kesemua deria. Apa yang saya laksanakan di sekolah SK Yaakob Latif dalam mengajar murid, saya melaksanakan bahan bantu mengajar yang banyak melibatkan kesemua deria. Contohnya deria penglihatan, pendengaran, deria sentuhan. Contohnya deria sentuhan ini dapat dilihat apabila murid menjalankan aktiviti iaitu memain dart. Contohnya, memain dart, apabila mereka betul menjawab jawapan tersebut, mereka akan membaling dart untuk mendapatkan mata sebagai markah mereka. Baik, seterusnya ialah teori behaviorisme, di mana saya menjalankan dengan penubuhan positif. Salah satunya ialah itu tepukan dan pujian yang apabila mereka dapat menjawab sesuatu soalan yang saya telah berikan. Dan juga ganjaran seperti makanan gula-gula. Contohnya, kebanyakannya saya akan menjalankan gula-gula. Tapi gula-gula tersebut tidak boleh makan ketika kelas saya laksanakan. Dan mereka hanya boleh makan di rumah sahaja. Kerana murid pendidikan khas ini apabila diberikan gula-gula, mereka mungkin akan lebih aktif daripada biasa. Jadi saya meletakkan peraturan di dalam kelas, mereka apabila saya memberi gula-gula tersebut, mereka tidak boleh makan ketika kelas saya. Dan mereka hanya boleh ketika balik pulang ke rumah. Seterusnya ialah teori Albert Bandura, iaitu permodelan, iaitu guru menjadi model kepada pelajar. Contohnya cara guru berpakaian dan juga cara guru bertutur. Ini dilaksanakan apabila saya mengajar subjek pendidikan Islam dalam mengajar surah-surah tertentu, dan mereka perlu mengikut mulut saya
untuk mendapatkan bacaan tersebut lebih lancar. Murid yang mengalami masalah pertuturan juga perlu mengikut murid saya, dan mereka akan dapat mengikut saya punya bacaan tersebut. Baik, ini adalah pendekatan dan teknik pembelajaran yang saya laksanakan ketika mengajar murid di SK Kualiti 1. Ini adalah pendekatan induktif. Salah satunya ialah pendekatan induktif di mana spesifik dulu sehingga kepada umum. Okay, ini dilaksanakan kebanyakan dalam subjek di set induksi. Saya banyak melaksanakan pendekatan induktif ini supaya mereka lebih memahami dan lebih menarik pengajaran tersebut. Dan yang kedua iaitu aplikasi peta iting. Baik, peta iting ini adalah saya laksanakan pentubih di mana dalam subjek pendidikan Islam saya ada laksanakan lembaran kerja dalam menyederaikan 25 nama Rasul, dan seterusnya ialah teknologi maklumat komunikasi TMK, iaitu saya menggunakan video seperti contohnya ini contoh gambar tersebut. Murid-murid melihat video sebagai set induksi. Ini adalah kelas yang saya relief dan mereka melihat video tentang pengajaran sains daripada ini adalah kelas yang saya relief, bukan kelas saya mengajar. Ini adalah kelas yang saya mengajar. Ini adalah pada set induksi. Mereka kelihatan ceria dalam menonton set induksi tersebut. Baik, seterusnya ialah teknik bercerita. Okey, apa teknik bercerita ni kita kena saya laksanakan dengan intonasi dan intonasi suara yang menarik, lagi dengan penceritaan yang tidak terlalu panjang, dan ia adalah spesifik sahaja, dan mereka akan faham dan suka mendengar kita bercerita. Ini banyak saya laksanakan ketika subjek pendidikan Islam, menceritakan tentang sirah-sirah Rasul, sirah-sirah Nabi semua. Baik. Seterusnya ialah unsur terapi. Ini adalah unsur terapi yang saya laksanakan. Baik, kita lihat di sini adalah yang pertama ialah terapi cara kerja. Terapi cara kerja ini adalah salah satu peneguhan yang saya laksanakan apabila mereka selesai dalam menjalankan aktiviti, mereka dapat bermain permainan yang telah disediakan. Ini permainan tersebut saya ambil daripada rumah, saya bawa dan mereka boleh mainlah, dan mereka akan seronok lagi apabila kelas saya. Mereka akan belajar bersungguh-sungguh, dan sebab lepas siap tu mereka dapat bermain permainan tersebut di mana objektif tercapai dan mereka pun seronok. Okey, salah satunya terapi cara kerja, terapi bermain, terapi muzik. Terapi muzik ini saya laksanakan dalam kelas subjek matematik dan juga subjek pendidikan Islam. Yang subjek matematik saya memasukkan unsur muzik ketika mengajar operasi tolak contohnya, dan dalam pendidikan Islam, dalam semua subjek pendidikan Islam, semua pengajaran saya mengandungi terapi muzik, kerana mereka akan lebih cepat ingat daripada kita hanya bagi bahan hands on. Muzik lebih ingat dalam subjek pendidikan Islam. Maksudnya terapi pertuturan seperti yang saya cakap sebentar tadi, terapi pertuturan mereka mengikut bibir saya dalam menyebut sesuatu perkara. Baik, ini adalah pengetahuan dan kemahiran baru yang saya perolehi ketika saya mengajar di SK Yaakob Latif 1. Okey, yang pertama ialah pengintegrasian TMK. Okey, ini apa yang saya lihat dalam ni, saya dapat rasakan suasana betul-betul mengajar di kelas berbanding contohnya ketika di IPG kita ada buat kita ada buat juga laksanakan PDP, tetapi tidak melibatkan murid pendidikan khas sebetulnya. Tapi dalam saya mengajar di sekolah SK Yaakob Latif 1 ini, saya dapat suasana betul mengenai murid-murid di dalam kelas, murid pendidikan khas dalam kelas. Yang pertama tu, pengintegrasian TMK ni mula sekali saya kena pasti minat murid ini apa. Baik, minat murid ini contohnya dia ke arah muzik, dia ke arah visual, ataupun
dia hanya suka kepada pendengaran je. Contoh dia suka dengar audio je. Jadi saya kena pasti dulu dan saya buat pengintegrasian TMK tersebut. Dan seterusnya adalah perubahan positif dalam murid tersebut. Baik, yang ketiga adalah pengawalan murid di dalam kelas, kawalan tingkah laku di dalam kelas. Kawalan tingkah laku ketika mula-mula saya masuk ke kelas tersebut, agak cacah marba juga, mula-mula, mungkin hari pertama saja, saya, fikir macam mana kita nak, kawal tingkah laku murid ini, sebab ada yang murid yang terlalu aktif, ada yang murid pendiam, ada yang murid, uh, tak nak bercakap, ada yang murid macam-macamlah, karenah murid. Jadi pertama sekali saya kena pasti dulu tingkah laku murid tersebut. Okey, saya tengok dulu, okey murid ni jenis diam je. Okey murid ni jenis, bising. Macam mana saya nak buat ni? Jadi saya laksanakan peneguhan positif ataupun negatif kepada mereka. Contohnya, peneguhan negatif ni saya bagi denda lah. Kebanyakannya saya akan, bagi denda supaya mereka, okey, kamu tidak akan dapat ganjaran tersebut, sebab kamu tidak awak tidak diam, awak asyik bising je, contohnya. Dan, contohnya penugahan positif, saya bagi gula-gula, bagi pujian dan akan memberi kesan kepada murid tersebut, pada kelas seterusnya. Baik, yang ketiga adalah apa yang saya perolehi adalah peruntukan masa. Macam dalam ketika saya belajar di IPG, okey, kita hanya membuat RPH contohnya, okey, ni masa. Kalau ada buat PDP, kalau kita laksanakan PDP pun, kita boleh ikut masa. Tapi bila kita mengajar betul-betul di dalam kelas yang sebenar, masa itu agak tidak mencukupi. Jadi, ataupun terlebih. Contohnya, saya laksanakan seperti baru ini saya telah di-observe oleh doktor. Contohnya mukadimah dalam pendidikan Islam saya laksanakan dengan doa semua tu. Doa, saya ada laksanakan doa, membaca surah Al-Fatihah, mengucap 2 kalimah syahadah. Doktor kata, tidak mencukupi tapi, adalah terlebih masa. Bukan terlebih masa, maksudnya saya tulis 3 minit dan, sebenarnya tidak sampai pun 3 minit yang seperti yang saya jangkakan. Okey, yang pernah disebabkan itu saya kena apa yang saya, dapat daripada sini, saya akan sentiasa, peruntukan masa saya itu lebih bijaklah. Saya akan tengok betul-betul dan akan buat test dulu di rumah, cara pengajaran tu baru saya laksanakan di sekolah dalam subjek tersebut, di sekolah dalam mengajar murid. Baik, ini adalah aplikasi BBM di mana, bahan bantu saya aplikasikan, bahan bantu mengajar dalam, uh, me menye menyebabkan murid lebih memahami pengajaran saya. Yang pertama sekali ialah saya mengenal pasti kelemahan murid tersebut dan membuat inovasi, terhadap bahan bantu mengajar saya menyebabkan murid tersebut ada perubahan positif. Okey, selepas ini saya akan terangkan apa itu inovasi saya. Okey, ini adalah inovasi yang saya hasilkan. Pertama sekali adalah kit mudah tolak. Okey, apabila kita lihat kit mudah tolak ini, kita tahu, ini adalah satu bentuk lazim, tetapi bentuk lazim ini diubah suai dalam memudahkan lagi, cara kerja mereka dalam melaksanakan operasi tolak. Baik, dalam kit mudah tolak ini contohnya apabila kita dapat jawapan dan kita akan, apabila kita jawab jawapan yang pertama, ini adalah kit mudah tolak bagi operasi 3 nombor, tapi juga boleh digunakan untuk operasi 2 nombor. Okey, seterusnya iaitu panduan penggunaan. Okey, kit mudah tolak ini adalah merupakan bentuk lazim yang dibuat sesuai bagi memudahkan lagi dalam menyelesaikan operasi tolak dengan 3 nombor. Kit mudah tolak juga disertakan dengan lagu ketika menjalankan operasi tolak dengan mengumpul semula. Okey, contohnya dengan lagu ni adalah apabila, saya bagi contoh, uh, 8 tolak dengan, 6. 8 tolak dengan 9. Baik, apabila 8 tolak dengan 9 tidak boleh akan dipinjamkan di sebelah. Di sebelah tu tersebut tidak akan jadi 18. Apabila, pinjam di sebelah,
dan dia akan potong sebelah tambah dengan 10. Saya mengajar murid tidak untuk menambahkan dengan akan menjadi tidak menambah dan menjadikan dia 18, tapi saya menjadikan 10 di atas, 10 di atas, 10 di atas 8 tersebut dan 10 kena tolak dengan 9 dahulu dan perlu tambah dengan 8. Jadi lagunya adalah, tolak bawah tambah atas, jawapan bawah. Okey, jadi saya banyaklah menggunakan lagu supaya murid lebih ingat. Baik, sebenarnya ialah itu tapak tangan nilai tempat. Okey, ini tidak diajar oleh guru-guru di sekolah. Apabila, menggunakan tapak tangan, ini adalah aktiviti pertama saya ketika mula-mula masuk di, kelas mengajar. Saya menjalankan mereka perlu melukis tapak tangan mereka di atas kertas dan, meletakkan nilai-nilai tempat kepada setiap jari, setiap jari pada tangan tersebut bagi untuk memudahkan lagi mereka mengingat, saya memanggil jari ibu jari ini adalah jari gemuk, manakala ini adalah jari kecil. Okey, ini jari tengah dan ini adalah jari manis dan ini, saya jarang menggunakannya tapi saya akan tunjuk yang mereka dan mereka akan lebih ingat. Apabila setiap kali saya masuk ke kelas, saya sentiasa ingatkan mereka dengan menggunakan tapak tangan, mereka akan sentiasa mengingat. Apa itu nilai tempat hanya menggunakan tangan sahaja. Okey, ini adalah komen dan reaksi saya terhadap pengalaman mengajar di sekolah. Baik, ada terdapat 4 perkara tentang, komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah ini. Yang pertama sekali iaitu, kawalan kelas, iaitu set induksi yang saya dapat menarik minat murid, aktiviti PDPC saya juga sesuai dengan tahap murid dan contohnya saya menjalankan lembaran kerja mengikut tahap kefusian mereka. Dan yang kedua iaitu cara mendekati murid saya. Yang pertama saya kena mengetahui, bagaimana gaya pembelajaran mereka, seterusnya menggunakan kegunaan ilmu yang mereka pelajari iaitu aplikasikan kepada kehidupan seharian mereka. Contohnya saya mengajar subjek, eee, adab dalam masuk ke tandas. Contohnya saya ajar adab pertama iaitu masuk dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan dan saya suruh aplikasikan apabila mereka pergi ke tandas. Masuk dengan tangan kaki kanan, keluar dengan kaki masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Dan contohnya dalam melibatkan pengalaman hidup yang sebenar. Ini apabila contohnya dalam operasi tambah dan tolak yang telah saya ajar, hmm, dalam kiraan duit kita boleh gunakan ataupun kiraan pelbagai benda yang perlukan tolak dan tambah. Seterusnya akhir sekali saya sentiasa memberi dorongan dan motivasi mereka supaya mereka mengaplikasikan apa yang telah saya ajar kepada dalam kehidupan seharian mereka. Baik, yang ketiga adalah menceriakan, ini adalah salah satu reaksi kepada pengalaman saya bantu menceriakan suasana di sekolah. Ini saya mengecat, bahagian di PPKI, dinding, semasa gotong royong perdaya yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey, kita tengok gambar ini saya dan rakan sekerja saya iaitu Muhammad Husin, mengecat dinding dan sekarang kami sedang melaksanakan projek dalam melakukan, ah, mengecat juga di mengikat tapi di dinding panitia dalam mungkin akan melakukan mural juga, tetapi projek itu masih lagi dilaksanakan sehingga sekarang dan tidak siap lagi. Baik, ini adalah kawalan tingkah laku murid yang saya laksanakan. Yang pertama sekali ialah itu menetapkan peraturan ketika di dalam kelas. Apabila saya masuk je ke dalam kelas, murid-murid diminta berdiri dahulu dan melihat kawasan sekitar. Untuk, tengok dulu apa apa yang ada kat tepi tu sampah, kutip-kutip sampah, bersih sebab, murid akan lebih selesa apabila belajar dalam, persekitaran yang bersih dan tidak kotor. Yang seterusnya iaitu meminta bantuan murid lain. Contohnya dalam melakukan, satu lembaran kerja contohnya aktiviti lembaran kerja, bila mereka tidak tahu saya minta mereka murid yang berkefusian tinggi akan membantu murid berkefusian rendah untuk membantunya. Okey, seterusnya menjalankan teori pelaziman operans Skinner, iaitu penubuhan. Saya memberi contohnya ganjaran, pujian ataupun tepukan, dan ganjaran berbentuk hadiah seperti gula-gula. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.